Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan membuat penerangan tentang aktiviti 9.3, iaitu tentang kita guna kaedah kuadrat tu. Okey, sebelum ni kita belajar dah kuadrat tu gapo, okey? Kuadrat tu gapo dan kuadrat tu untuk kita kira untuk kita menganggarkan saiz populasi jenis macam mana. Jenis gerak laju ke, jenis gerak perlahan ke, kawasan apa. Okey, so kita tengok dah daripada buku teks muka surat 193 . Okey, so pelajar perhatikan di situ tujuan Tujuan menjalankan kajian lapangan untuk menganggarkan saiz populasi tumbuhan. Tengok tumbuhan, bukannya haiwan. Sebab haiwan tak boleh dia bergerak. So kita tak boleh nak buat lah kalau dia lari ke. So dia kena organisma yang tidak bergerak. Saiz populasi tumbuhan di padang sekolah. Padang sekolah je, tak payah pergi laju-laju. Untuk belajar ni kat padang sekolah dulu. Nanti masuk you baru gelah masuk dah hotel ke gimana-mana. Pergi ke kawasan kajian lapangan lah. Okey, so maaf, sorry. Radas yang kita gunakan adalah kuadrat yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Lepas tu kita guna pen, kita guna buku nota lah, kita nak mencatat. Okey, kuadrat ni kita pasang siap-siap dah lah dekat makmal. Kita bawa siap dah yang 4 segi tu ke. 4 segi besar tu pelajar boleh tengok di muka surat 192 ada ukuran kuadrat atas situ tu besar tu. Baik. Prosedur. Kenal pasti satu spesies tumbuhan X yang terdapat di padang sekolah. Tumbuhan ke apa? Biasanya kita ambil pokok semalu lah. Sebab dia dia spesies yang maksudnya senang nampak, senang senang kenal dia. Sebab lepas tu dia ada semua di mana-mana tu dia ada je spesies ni. Okey, Mimosa pudica. Baik. Kita dah kenal pasti dah tadi spesies Mimosa pudica. Lepas tu kita pun pergilah satu kuadrat berukuran 1 meter kali 1 meter sisi dia diletakkan secara rawak. Letak je mana-mana di satu bahagian padang sekolah. Lepas tu kira letak je rawak, kita letak mana-mana ke. Lepas tu kita pun kira bilangan spesies Mimosa tadi dalam kuadrat tu. Ada berapa pokok Mimosa pudica dalam tu? Kalau ada satu, satulah. Kalau ada dua, dua lah. Lepas tu kaedah yang keempat, ulang langkah 2 dan langkah 3 di 9 tapak lain secara rawak di padang sekolah itu juga. Jadi maksudnya kita gitu kita buat 10 kuadrat ni. Jadi 10 tu kita letak serawak belakang di padang sekolah kita tu. Lepas tu kita kira spesies tu dalam kuadrat kita tu ada berapa. Ada 10 kuadrat macam tu ke. So kita kira ada berapa. Ada 2 ke, ada 3 ke macam tu kan. Lepas tu kita pun record dalam jadual yang telah kita sediakan lah. Kita gitu kita bawa jadual siap-siap dah lah. Kita dah lukis dah jadual di makmal. Kita dah ready dah bukan nak lukis jadual tu padah dah. Baik, so sekarang kita nak buat ni. Kita nak kira frekuensi, kita nak kira kepadatan dan juga peratus selitupan spesies pokok semalu tadi. Baik, sekarang kita balik. Okey, so ni adalah kita punya jadual Kita punya jadual untuk kita isikan kepadatan ni. Okey, so jadual yang pertama ni kita tulis kat sini pokok semalu, pokok Mimosa pudica. So kuadrat kita ada 10 kan? Kuadrat kita ada 10 semua. Okey, jadi kita pun kira tadi ke dalam kuadrat yang pertama ada berapa? Ada 2 contohnya. Kuadrat yang kedua ada 1 pokok. Kuadrat yang ketiga ada 3. Kuadrat yang keempat tak ada. Macam tu. Sehinggalah berapa yang kita dapat ni. Kita total semua berapa kita dapat. Jadi cara kira kepadatan ni dalam meter persegi unit dia ni lah. Nah, cara kira kepadatan ni. Jumlah bilangan individu spesies Mimosa pudica ni dalam semua kuadrat. Semua deh. Tu batu kita capur. Tadi semua tu. Bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan. Berapa kuadrat kita? 10 ke? 10. Lepas tu darab dengan luas kuadrat. Berapa luas kuadrat kita? 1 meter darab dengan 1 meter ke? Maksud dia sama dengan 1 meter persegi.
Jadi berapa jumlah kuadrat ni? Katalah dalam 10 contoh kita ada 15 tak? Dalam semua kuadrat kita ada 10 tu ada 15 kuadrat. Ada 15 pokok semalu, sorry. Bahagi dengan 10 darab 1 meter persegi. Okey. Lepas tu, katalah, bateri pula. Okey, lepas tu kita nak kira pula peratus letupan ni. Kita sediakan jadual lain lah. Okey, so kuadrat kita ada 10, sama je. So, kita kena dapatkan kawasan yang dilitupi oleh spesies mimosa ni. Berapa? Dalam kuadrat yang pertama berapa? Dia punya peratus letupan. 0 point berapa? Dia punya peratus letupan dalam kuadrat tu. Ni berapa? 0 point berapa? Okey, lepas tu cara nak dapatkan peratus letupan. So, formula dia memang kita kena ingat lah. Kita kena hafal lah formula ni. Sebab tu orang suruh buat latihan. Bila kita buat latihan selalu, kita akan ingat. Automatik kita akan ingat. Nah, ni dok kita ngapa saja. Latihan kita tak buat. Okay, kita ngapa saja, kita tak buat latihan. Lepas tu bila dah mai dalam peperiksaan, kita jadi keliru lah. Sebab tu kita hafal dan kita buat latihan. Jadi peratus letupan sama dengan luas kawasan yang dilitupi oleh spesies yang dikaji dalam semua kuadrat. So kita capur semua ni. Luas letupan dalam semua kuadrat ni dapatkan total berapa sini. Okey. Lepas tu bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan berapa? 10 ke? 10 darab dengan sama macam tadi jugalah. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Darab dengan 100%. Okey. Baik, soalan dia. Nyatakan corak taburan spesies yang anda kaji. Wajarkan jawapan anda. Wajarkan ni maksud dia terangkan deh. Pada kena explain lah. Wajarkan tu. Terangkanlah. Okey. Nyatakan faktor persekitaran yang mempengaruhi corak taburan populasi spesies yang anda kaji. Berapakah frekuensi kepadatan peratus letupan di padang sekolah? Jadi kita kena, tadi dalam jadual kita kalau kita dah dapat result, dapatlah. Kita kena tulis pula pada soalan ni. Pada soalan ni kita kena tulis jawapan dia. Baik, cuba kita tengok data yang diperolehi. Data yang diberikan oleh guru-guru yang membuat buku teks ni lah. So kita tengok sini. So dia eksperimen ini mungkin dilaksanakan dengan betul lah kan. Jadi data yang diambil ni adalah tepat. Nanti kalau kita boleh buat perbandingan lah dengan data yang disediakan ini sama ke tak sama ataupun macam mana kan. So jumlah bilangan spesies bagi semua kuadrat 30. Jadi 30 bahagi dengan bilangan kuadrat kali dengan luas dikali luas kuadrat. So dapatlah 3 individu per meter persegi. Okey. Bagi peratus letupan pula. Okey, biasa data ni dia bagi ni. Data ni biasa kalau dalam soalan peperiksaan memang dia bagi lah. So kita campur semua kita dapat 3.0. So kita pun kiralah guna formula tadi dapatlah 30%. Baik, perbincangan. Taburan rawak. Contoh jawapan lah deh. Contoh jawapan lah. Taburan ni kalau pelajar nak tengok, pelajar tengok di muka surat 191 kita belajar dah. Kita dah belajar dah di buku teks ni. Jenis taburan organisma ni. Adakah berkelompok, rawak atau sekata? Jadi kita nilai sendirilah kita punya ni. Kalau tengok ni dia bagi contoh jawapan ni. Bukanlah kita kena tengok ni. Ni contoh jawapan. Taburan rawak dikata sebab organisma berada dalam corak bebas dalam sebuah kawasan. Samalah seperti penerangan yang ada dalam buku teks untuk bagi corak rawak. Tumbuhan yang secara rawak tu. Okey, muka surat ni boleh tengok balik. Baik, soalan tadi faktor lain yang mempengaruhi kan. Faktor yang mempengaruhi suhu tak, mempengaruhi pertumbuhan dia atau mempengaruhi taburan dia. Suhu, keamatan cahaya, kelembapan. Okey, kalau ada faktor lain lagi boleh tambahlah. Faktor air ke, faktor baja ke. Okey, frekuensi ni kita kira lah masing-masing lah. Kita kira berdasarkan eksperimen kita. Okey.